Bermula murad dengan kitab. Fal kitabu was sunnatu wal ijma'u tu. Dak bermula murad dengan kitab itu Quran yang mulia. Bermula murad. Murad ni lah yang dikendaki. Murad ni yang dikendaki. Ini kitab Jawi ni. Ini kitab Jawi. Tapi murad tu jadi bahasa Melayu. Ni saya biasa sebut ni. Kalau baba foto ni kok murad. Mari di Terengganu kita, orang Terengganu kita ustaz baba duk sebut murad tu maksud dia apa? Dak erti kitanya. Dah murad bahasa Arab. Ya betul lah murad ni bahasa Arab. Tapi nisbah orang belajar, murad ni jadi bahasa Melayu lah. Murad ni bahasa Arab yang dimelayukan. Sebagaimana kita bahasa orang putih dimelayukan. Kan cakap kan? Apa dia su? Ada su stoko je. Kan orang cakap Melayu tu kan? Apa dia? Cakap Melayu lah, cakap putih cakap orang putih lah. Tapi gitulah. Dia ada orang putih tengok. Samalah. Tu orang putih. Ni Arab yang dimelayukan. Jadi murad ni yang dikenaki. Tu murad. Kalau murad dia tahan tau. Nama orang murad. Ni murad ni. Bermula murad yang dikenaki dengan kitab itu Quran yang mulia. Quran yang mulia. Apa dia? Al-Quranul Azim, Al-Quranul Karim. Al-Quranul Karim, Al-Quranul Karim itulah. Al-Quranul Karim kan tulis kod Rumi kan? Al-Quranul Karim. Apa dia Al-Quranul Karim? Al-Quran yang mulia lah bahasa Melayu. Ini bawa Melayu sungguh. Kita jadi Arab pula tau. Al-Quranul Karim. Al-Quranul Karim. Apa dia Karim? Kalau Karim nama orang. Nama orang pun Karim juga. Kita panggil Karim. Tu mana Terengganu? Nama dia Karim. Abdul Karim. Tapi orang panggil apa? Karim lah tau. Apa dia Karim? K-E-R-I-M. K-E-K-R-I-M Rim. Karim. Kenapa Karim? Tu kena orang bandar. Orang bandar dah sebut kalau nama dia Karim tu panggil Karim. Karim lah tau. Kalau Karim eja dia K-A-R-I-E-M tau. Macam tu. Tu Karim lah tau. Tu apa tu? Tu Karim. Ada mak situ tu. R-E-E-M. Tak Karim juga. Kita duk Karim tu. Kita jadi Arab pula dah. Melayu kita ni. Al-Quranul Karim. Hak ni barulah hak Melayu betul. Quran yang mulia. Arabnya Quranul Karim. Tapi kitanya Quranul Karim jadi bahasa Melayu. Hak ni murad jadi bahasa Melayu. Al-Quran yang mulia. Tu jadi tak ada Al-Quranul Karim lah. Quran yang mulia. Mana contoh? Dalil sama basar dengan dalil nakli. Seperti firman Allah Ta'ala, wa huwas sami'ul basir. Laisa kamitsli syai'un wa huwas sami'ul basir. Jadi satu ayat tu dalil bagi tiga sifat. Laisa kamitslihi syai'un wa huwas sami'ul basir. Laisa kamitsli syai'un itu dalil mukhalafatuhu ta'ala lil hawadith. Wa huwas sami'ul basir dalil sama dan basar. Satu ayat. Laisa kamitsli syai'un wa sami'ul basir tu bukan satu ayat dah, di hujung satu ayat je dah.
Di awal ayat ada lagi tau. Bukan satu ayat. Ke satu ayat. Laisa kamislihi syai'un wa was-sami'ul basir. Itu di hujung satu ayat barunya. Bukan satu ayat tu. Dalil bagi 3 sifat tu. Dalil mukhalafah, dalil sama' basar. Tak boleh ingat ayat. Sini ambil hak wa was-sami'ul basir je. Artinya Allah Ta'ala yang mendengar lagi yang melihat. Allah mendengar lagi yang melihat. Di sisi lughahnya tidak dikatakan Tuhan yang mendengar, melainkan ada di Tuhan sifat sama. Dan tidak dikatakan Allah itu melihat, melainkan di Tuhan itu ada sifat basar. Keseluruh dia gitu. Dalil iltizamiyah dipanggil. Bila Allah yang melihat, lazimnya adalah sifat sama. Allah mendengar, maka lazimlah ada sifat basar. Yang melihat itu dalil, itu lazimnya Allah bersifat dengan sifat basar. Sebab sifat-sifat ni, sifat ma'ani yang 7 ada di zat Allah, tidak ada dalil yang sharih. Cuma Quran menyebut Allah yang maha kuasa, Allah yang berkehendak, Allah yang mengetahui, Allah yang hidup, yang mendengar, yang melihat sekarang ni. Tak cerita pun ada sifat di zat Allah. Dalil iltizamiyah. Lazim daripada Allah yang mendengar, di zat Allah ada sifat sama. Allah yang melihat, di zat Allah ada sifat basar. Itu dah segeluruh pun seumpama tu. Hak ni lah hak Mu'tazilah tolak. Mu'tazilah tolak. Di zat Allah tak ada sifat ma'ani yang 7. Di zat Allah tak ada kudrah, tak ada iradah, ilmu, hayah, tak ada sifat sama, basar, kalam di zat Allah. Ini Mu'tazilah. Tapi Allah berkuasa dengan zat, bukan dengan sifat kudrah. Allah berkehendak dengan zat, bukan dengan sifat iradah. Allah mengetahui dengan zat, bukan dengan sifat ilmu. Allah hidup dengan zat, bukan dengan sifat hayat. Allah mendengar dengan zat, bukan dengan sifat sama. Allah melihat dengan zat, bukan dengan sifat basar. Itu Mu'tazilah. Mereka menolak sifat ma'ani yang 7 di zat Allah. Sebab dalil yang menyatakan di zat Allah tu ada sifat tadi, tidak ada dalil yang terang. Cuma dalil iltizamiyah saja. Secara lazim dia. Allah yang mendengar. Tidak akan dikatakan Allah yang mendengar, melainkan di zat Allah ada sifat sama. Tidak dikatakan Allah yang melihat, melainkan di zat Allah ada sifat basar. Itu dalil iltizamiyah. Dalil secara lazim gitu je. Dan segeluruh seumpama itulah. Tidak akan dikatakan Tuhan yang mendengar, melainkan ada di zat Tuhan sifat sama. Tidak dikatakan Allah yang melihat, melainkan di zat Tuhan ada sifat basar. Itu dalil nakli, dalil ayat Quran. Allah bersifat dengan sifat sama dan sifat basar. Wa huwas sami'ul basir. Dan lagi pula firman Allah Subhanahu wa ta'ala. Bukan satu ayat lah. Bagi 2 ayat benda ni. Dalil sama basar. Tapi yang mudah tadilah. Laisa kamislihi syai'un wa huwas sami'ul basir. Tu tak mudah. Ni mari pula dalil yang kedua. Dan lagi pula firman Allah Subhanahu wa ta'ala, innani ma'akuma asma'u wa ara. Innani ma'akuma asma'u wa ara. Artinya bahawasanya aku
Aku ni Allah Subhanahu wa ta'ala serta kedua kamu ni Nabi Musa dan Nabi Harun alaihi wassalam. Bahawasanya aku serta kamu serta kedua kamu ni khitab kepada Nabi Musa dan Nabi Harun alaihi wassalam, terlebih mendengar dan terlebih melihat. Jadi terlebih mendengar, terlebih melihat tu, dia ada buat pembetulan di tepi tu. Dia ada nombor 1 tu, ada nota kaki. Hak di tepi tu, hak di tepi pembetulan tu, tu hak Syekh Ahmad Faridah. Hak di tepi tu pembetulan tu Syekh Ahmad Faridah. Hak Bidatul Dayah ni Syekh Muhammad Zain. Hak tepi pembetulan tu ataupun hak tepi huraian tepi tu ada nota kaki tu, tu Syekh Ahmad Al-Fatani, tuan kitab Faridah. Dia ada nombor 1 tu. Katanya, kata musannif Syekh Muhammad Zain, terlebih mendengar dan terlebih melihat. Situ koma. Yang betulnya aku dengar dan aku lihat. Aku dengar Allah Ta'ala dan aku melihat. Kerana asma'u wa ara itu dua PM mudhari', bukan isim tafdil. Kalau isim tafdil barulah terlebih mendengar dan terlebih melihat. Itu bukan isim tafdil, itu PM mudhari'. Aku mendengar Allah Ta'ala dan aku melihat atau Allah Ta'ala. Dia jadi terlebih itu tulis aku buat bulat, tulis aku di bawah. Artinya bahawa aku Allah Ta'ala serta kedua kamu Nabi Musa, Nabi Harun alaihissalam, aku mendengar dan aku melihat. Nak gitu. Aku mendengar dan aku melihat. Jadi bila Allah menyatakan aku mendengar, bila Allah menyatakan aku melihat, lazimnya di zat Allah ada sifat sama, ada sifat basar. Pada ni aku mendengar dan aku melihat. Aku serta kedua kamu ni, serta maaf. Serta ni bertempatlah jadinya. Ada maaf serta ni, tu kena takwil lah. Bicara sifat mukhalafah dahulu. Serta ni kalau jalanan salah kau, serah kepada Allah lah makna dia. Serta-serta. Tapi kalau hak zahir kau, serta macam kita serta ni lah. Kalau serta maknanya bertempat. Kalau pada zahir, mustahil. Mustahil Allah bertempat. Kalau jalanan ulama kemudiannya serta. Apa serta? Dah Allah mendengar, Allah melihat, Allah mengetahui, Allah menolong, Allah melindungi. Itu serta lah maknanya. Macam ginilah. Kamu pergi, tak apa, saya akan bersama dengan kamu. Bersama maksud apa? Dia ikut sekali? Dah. Bersama dengan bahawa dia akan maklum pada orang lah yang pergi ni siapa. Dia bersama apa? Dia akan melindungi. Bukan bersama dengan bahawa, yelah kadang-kadang bersama ni dia akan temang sungguh. Kadang-kadang bersama ni maknanya dia akan bersama dengan apa? Sokong ke apa, tak kira lah. Tak usah using lah. Saya akan bersama dengan kamu. Dia bersama maksud apa? Tepek dengan dia. Ada. Bersama apa? Aku tolong kamu, aku sokong kamu. Tapi ada juga bersama tu memang duduk sebelah sungguh.
Jadi kalau bersama ni asal juga, bertempat lah. Sebab Nabi Musa, Nabi Harun alaihissalam bertempat. Allah bersama. Allah duduk sebelah. Allah bertempat. Mustahil tu. Jadi dalam Quran banyak ni. Allah bersama apa semua ni. Tu balik kepada huraian ulama ahli sunnah jemaah salaf ataupun khalaf. Jadi ayat ni aku mendengar dan aku melihat menjadi dalil bahawa di zat Allah ada sifat sama, di zat Allah ada sifat basar. Ini dalil Al-Quran yang mulia. Allah bersifat dengan sifat sama dan Allah bersifat dengan sifat basar. Dua-dua ayat sama sahaja. Satu ayat bagi sama dan basar. Sebab tu biasa kita akan letak bicara sekali antara sama dan basar sebab huraian dia hampir sama. Ta'alluq yang sama, ayat Quran, ayat yang sama, dalil bagi sama dan basar. Dan firman-Nya firman Allah Subhanahu wa taala, wa kallamallahu Musa taklima. Nak pergi kepada dalil ayat Al-Quran. Allah bersifat dengan sifat kalam, didatangkan dua ayat juga. Sama basar didatangkan dua ayat Al-Quran. Kalam pun didatangkan dengan dua ayat Al-Quran. Ini dalil yang terbaik. Sekarang dia akan nyatakan kemudian dalil akal pula bagi sifat sama, sifat basar dan juga sifat kalam. Wallahu a'lam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ftah alaina futuhal arifin. Allahumma allimna ilma akdamin wa fahimna famas sabiqin warzuqna ruqat talibin. Allahumma zidna ilman wa alhiqna bis salihin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin.